Orang datang punya ramai dekat 100,000. Takat nak undi untuk SMS, kita elan di Facebook ni. Jom sokong Maharaja Lawak Ustaz Idrus dan Ustaz Selipi Bahrain. Tuan-tuan, nak bagi tahu ada ustaz cakap macam tu kat dia. Sabarlah bro. Alhamdulillah hasil peminat-peminat kita orang yang dikatakan dalam bahasa orang putih follower, mereka sampai ke medan depa email, depa SMS kat kita. Ustaz, sekarang saya dah habis SPM. Sebelum Zat keluar, saya dah berada di Aceh untuk belajar di pesantren sekian-sekian. Kita Alhamdulillah. Kami boleh nak jadi macam ustaz pun Alhamdulillah lah. Nampak tak? Boleh bukan kita puji diri sendiri. Ustaz, sekarang kami dekat Yalah Daratiwat sedang belajar kitab sekian-sekian. Sekarang ni saya sedang ke pejabat. Sedang ke pejabat jumpa mudir. Kita sampaikan salam kat nu. Kalau tak kena ustaz, buka YouTube bagi dia dengar. Dia kata ustaz mana ceramah macam ni. Aku dengar selalu cakap macam ni pematang cakap aku tak faham. Benar ustaz pelik siang belah nakar pula. Tuan-tuan musliah, dia pun tengok tuan, suruh nak panggil pula ustaz pergi ceramah dekat Tani. Pesantren apa di Surabaya pun jemput ustaz pergi ceramah. Nak pergi tu gerul jugalah pondok sana hebat-hebat, kita nak pergi minta maaf lah bro. Ya. Tuan-tuan nak cerita hari ni, apa orang kata tak ada apa faedah banyak. Orang suka. Suka ni pun tuan-tuan ibadah juga. Macam ustaz jawab, apa hukum pergi kuliah bawa awet? Boyfriend bawa gila friend? Dengar ceramah. Ustaz Azhar jawab, hukumnya boleh. Boleh. Sini punya. Lepas tu dengan syarat, pok kena duduk tengok. Makna boleh bawa perempuan tadi, pok duduk tengok. Maknanya perempuan duduk di belakang, pok di depan, belakang depan gitu. Pok pegang cerin duduk ketiak. Nampak tak? Dia cakap bukan dia galak, tapi dah cerita dalam bentuk sinisan sindiran tadi ni tak boleh. Tapi caranya psikologi, human psychology. Ini sains psikologi kemanusiaan. Sampai ada kuliah khas tentang psikologi manusia. Belajar khas. Budak-budak kecil. Dulu mak bapak tangguk dia. Budak. Sebab apa? Sebab apa? Sebab budak sukakan ibu lah. Kita pula human psychology. Kita ada agama, kita adaptasi, kita terapkan Islam dan human psychology. Kita pegang apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuhan sikap. Budak tidur. Baca macam tu dalam semayang. Ustaznya apa duk nyanyi ni Quran ni? Dah nak cerita psikologi manusia macam tu. Budak tidur, letih lagu tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan buat tahlil, orang mati itu pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Saya ingat pecah rekod Masjid Yan. Mayat-mayat pun begini mayat. Dia kata, kenapa lah orang tak tahlil macam ni dulu kat tu? Gitu dia. Menyesal mayat dah mati lama dah. 2 tahun lepas mati. Bukan terus mayat baca macam tu. Baca pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mak dah macam itu imam gila namanya. Budak ni contoh nak beritahu imam psikologi ni. Manusia tuan-tuan dalam bahasa kata jangan asyik guna haram. Jangan. Buatlah tapi ingat kalau anak kata naik. Jangan. Mak kita nanti. Dia nak juga. Bagusnya jadi sepeda
demi nama naik. Dia tak naik dah. Dia kata ni macam je mak aku suruh naik. Datang ada perempuan. Naik. Awak tak naik. Itu bahasa anak-anak sekarang. Muslim sekalian. Sebab tu rekatkan bagaimana nak dapat keberkatan dalam kita mengaji, keberkatan kita cari rezeki, keberkatan dalam rumah tangga. Tuan-tuan, rumah tangga saya teringat. Kalau Aisyah boleh cerita, aku mandi dengan Nabi dalam bilik mandi. Bagaimana Nabi berromantik dengan Aisyah waktu Nabi umur hampir 60 tahun. 50 lebih kurang begitulah keadaannya. Nabi boleh berromantik dengan Aisyah. Pakai mandi hang cerok, aku pun cerok hang. Kita, Tuan Haji. Saya duda. Oh, silap, tak maaf. Kita nak mandi sekali, minta maaf. Cerita kata. Nabi sebut peringkat sampai macam tu. Nabi gurau dengan Aisyah. Aisyah gurau dengan Nabi. Aisyah ni pula bila Nabi balik, budak-budak. Orang kena ada kanyak. Budak-budak naik Aisyah taklah kanyak budak kita. Mari kita kena budak kanyak beringun gitu. Bila Nabi balik rumah, Aisyah panggil Nabi, mama mari sini. Nabi, mama mari sini. Duduk diri baku ini. Nabi pun datang tak atas riba. Nabi letak kepala Nabi atas riba Aisyah. Maaf. Lalu Aisyah pun ambil sikat. Allah. Indah Tuan Haji. Ibu-ibu cuba buat malam ni. Abang, main ni. Jangan kat muka abang macam chimpanzee lah. Bini aku pasal pot tu. Dia kata, kau tidak terima. Kau je. Dia nak cikik aku apa? Kata sudah tak tidur. Kenapa Nabi suruh kita cukur bulu ketiak? Bulu ketiak diharamkan over than 40 days. Bulu kemaluan. Ni bulu kemaluan. Tidak boleh over than 40 days. Tak boleh lebih. Ni saya tak boleh over panjang sangat sampai tutup bibir. Kuku tak boleh over than 40 days. Tak boleh lebih 40 hari. Bulu ketiak kita juga. Sebab apa? Sebab bulu ketiak ini tempat untuk isteri bernaung dan bercubu-cubuan. Allah. Sebab bila tidur, suami kena depa lengan dia. Bini tidur atas bau dia. Muka serukuk ketiak. Cuba bayangkan kalau bulu ketiak suami 40 bulan tak buat. Besok pagi meninggal seorang. Sebab kena asma semput. Tuan-tuan sampai peringkat macam tu. Bulu ketiak. Mana pemimpin boleh bercakap pasal bulu ketiak dengan kuku? Pernah dengar Menteri Besar mari? Hanya hari Jumaat. Cukup bulu ketiak. Ya, saya rasmikan macam ini. Itu je. Orang ajar begini. Bulu ketiak. Nabi cerita, Nabi tak ada masalah. Buanglah bulu ketiak kamu. Jangan lebih 40 hari. Bayangkan kalau 40 tahun tak buang. Sejak daripada anak darah sampai menopause. Tak buang bulu ketiak. Bayangkan pisau jilat jitu kepung tak boleh buang. Yang boleh buang pakai mesin rumput. Nampak itu je boleh buang. Nampak tak? Cakap macam gurau-gurau lawak. Sebab tu dah hikmah dia. Betul. Sampai orang jenis-jenis kuku. Kuku ni kalau tak buang selama 40 tahun. Orang kuku dia dapat hidayah Islam. Kuku panjang belakang. Kita potong. Dia nak gunting ketik kuku tak boleh tuan. Tak boleh pergi. Dia kena pakai gergaji yang kecil tu. Ya. Orang-orang iban, orang-orang yang belah-belah sawah. Buang kering. Orang jatuh asal balik. Kerakong. Ni bulu ketiak ni serupa je. No, bulu orang ayam riu. Tak buang 40 tahun. Kencing tak mana keluar tak tahu. Tengok meleleh. Buang, cukup buang. Ini sampai mas berkelun. Ni cakap kedah juga kan. Berkelun, berumur. Kena bulu ketiak semua. Sampai pakai misal ni sebab apa? Sebab Nabi suka menukar-nukar gelas minum dengan Aisyah. Isteri Nabi. Suatu hari Aisyah bagi minuman. Nabi kata kau minum dulu. Aisyah pun minum dulu. Bagi Nabi minum cai. Di mana bekas bibir Aisyah? Begitu agaknya isteri yang lain. Kadang-kadang Nabi dulu
Tapi wajah Nabi cukup maha tampan, handsome. Kalau kita misal panjang ke sini, bila makan kau singa biji satu gelas, masuk bibir, dia punya bulu jantung macam buah kemang semangkuk. Bila tengok misal gini, dia ambil pecah kalau dah empuk pada kuah ajak. Dia minum juga. Minum juga bunyi macam apa nama anjing tulang-tulang. Gitu. Tuan-tuan, nak bagi tahu tuan-tuan, bagaimana ditunjuk cantik dah dalam hidup manusia ni. Hak tadi cerita tadi ni saya duk marah sangat bila ada majlis kata kanak-kanak bawah 6 tahun semayang di sekian-sekian tempat. Tak payah. Dalam Islam, kalau anak-anak dia syarat dia dah balik, mari semayang duduk sekeliling kita, tak apa. Tak apa, tak masalah. Kalau anak tu kecil tapi masuk hospital, dia dah sunat, ambil anak bawa main masjid, semayang, dukung anak, tak apa. Anak baru 2 tahun, jangan tu biar lari. Dukung dia. Nak rokok, laju dia gayat. Dukung. Dia nak sujud, letak tak batal solat. Itu bukan pergerakan yang membatalkan solat. Letak anak. Mangkit daripada nak sujud, nak diri, ambil anak, buh balik. Allahu Akbar. Abdul Rahman bin Auf tak tinggal anak kecil dia setahun setengah. Riwayat kata 20 bulan, lebih kurang lah, 2 tahun lah lebih kurang. Dia sebut, dalam hadis sebut, kita baca kitab tersebut, dia sujud, dia tak pegang lutut dia, tangan belah kiri dan kanan, pegang satu je, tak batal. Tapi sujud dia kena letak. Sebab syarat sujud 7. Ya, tengok. Fiqh ni kalau belajar mudah je. Yang jenis tak berarti belajar aku hangat ayam betul semayang imam dia. Nanti jap batal. Bagi tahu kita belakang Nabi angkat dah. Batal. Nanti ni turun. Tiga kali. Tahiyat punya lama. Meninggal orang tua tu. Ini aku contoh mengerti ni. Tahiyat tu tak point. Macam lembu makan kita sekerap. Gitu. Mampus lembu tu berak tak keluar. Makan kita sekerap buah api mampus tu. Tuan-tuan nak cerita pasal tak mengaji. Sampai Imam Ghazali sebut dalam kitab beliau, umat Muhammad akhir zaman ditipu oleh syaitan dengan 3 tempat. Ketika habis yang semayang, ketika niat semayang, yang ketiga baca Fatihah. Cuba tengok. Saya jadi imam, saya tahulah, saya mengajar imam-imam di sini Selangor, di pusat dakwah, Institut Latihan Dakwah di Selangor. Kata imam boleh semayang, macam tak boleh. Jangan lantik imam jenis tu. Imam ni, salli. Allah. Cukup. Allah. Macam bapa flagship. Tengok mati. Relax je. Allah. Relax. Duk marah nak masuk niat nak kena jolok masuk kena tripai hujung tu. Tak masuk baru Allah. Tu semayang dengan Syekh Akam. Kena Syekh Akam. Abu ya. Oh. Orang belakang. Gila babi tengok. Baca Fatihah apa lebih kurang je. Contoh tu ada seorang maha guru tu. Maha guru lah. Seorang abang maha guru. Dia baca Fatihah la ilaha illallah. Macam mana dia berubah orang baca Fatihah macam tu? Baca Qul a'udzu billahi pun tak lepas. Kebetulan masuk dia guna nama maha guru. Bukan tok guru ni, maha guru dia besar. Besar pangkat dia. Bila baca Fatihah, baca ayat kursi lingkup habis. Tuan-tuan, lalas kali satu datuk dia geli kat saya. Buat gitu je. Duk rasa agung sangat maha guru ambil. Kan? Dia duk mengaku maha guru faham. Kalau takat guru silat, sekolah maha guru lah. Maha guru-guru. Oh kita ilmu silat maha guru dah. Tak tahu nak tabik dadah lah. Bubuk lah tuan guru silat cukup lah. Cukup. Ya. Ataupun saya ni guru silat tak payah maha ni satu je kat Malaysia. Ya. Maha Expo Pertanian dan maha satu lagi kat Kedah Hujung. Tuan-tuan, aku maha ni
Yang ketiga, mahar tu mas kahwin. Tuan-tuan, tak ada agama saya ni Syekh Al-Alamah itu Ayatullah Al-Pendangi. Oh, bukan main. Pura. Tak payah Ayatullah. Muka-muka jauh. Tuan-tuan, Al-Alamah Al-Karim Al-Islam Hujjatullah Al-Balighah. Namanya Mak Bendin. Bendin je namanya. Mak Bendin je. Tapi bukan Ayatullah Al-Hujjatul Islami Al-Balighah. Mak Bendin. Sepoi betul orang tengok. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Mak Bendin dengan aja Mak Bendin makna mati agama. Eloklah tu. Tuan-tuan, tak payahlah. Sebut biasa. Dan saya yakin orang kita beri gelaran dia tuan guru, dia pun tak pernah suruh bubuk. Tapi nilai akhlak dan kemuliaan dia, maka orang bagi nama dia. Ada tak? Terus berangan lah. Ceramah banyak hebat mana. Terus tunggu lah. Orang bagi Alhamdulillah. Tapi orang tak panggil tuan guru, marah kita. Orang tak cium tangan bila salam. Orang ajak pada budak sekarang ni. Baru buka pondok 2 tahun tu nak pergi cium. Perut cium orang kata. Tu cium hang pula. Tak payahlah. Wallahi jangan siapa-siapa berangan-angan. Orang salam cium. Cium ni cium bapak mak pun sudah lah. Saya pun tak suruh cium tangan. Tapi dia kadang nak beri keberkatan. Konon-konon katanya dia cium tadi. Tapi ustaz yang cium. Jangan ujub, jangan ego, jangan takabur. Nampak? Sebab bila orang pegang tangan sunnah dia, jangan tarik kalau orang tak tarik lagi. Ini masalah dia. Orang salam, kata saya salam tu haji. Saya salam, selagi tu haji tak tarik, saya tak boleh tarik dia. Ini seorang guru. Ini seorang guru. Mana lagi tak tarik, cuma jangan tak tariklah. Maka bila aku nak salam orang yang jadi tarik, tawar penipuknya. Makna selagi tuan haji tak tarik, tak boleh tarik. Itu adab Nabi bersalam dengan rakyat jelatanya. Subhanallah, tuan-tuan. Ini salah. Tak payah. Orang perempuan bini pula tak payah salam dengan orang. Sekejap dengan. Itu salam tu. Salam itu apa ni nama dia buat. Sebab segi adab bersalam kena tengok mata orang yang bersalam. Bila tengok orang niat tak betul nak buat sihir, dia takkan kena. Tapi kalau salam tak tengok mata dia, kemungkinan besar orang bagi sihir melalui salam. Kalau siapa-siapa kerja dekat tol, kita nasihat dekat Syahpadu, kita ada kuliah di Syahpadu, ada pegawai khas agama, tak dalam pelah ada ke tidak. Ya, lepas tu hari ni tol Syahpadu, semua wanita kena pakai sarung tangan. Sebelah cukup ada 12 bukan sarung tangan. Dua duit berat sangat. Bos tangan sebelah tangan pegang tersentuh tak ada tayak semayang, betul tak tidak? Kita pun tak tengok tangan keluar macam hantu je tengah malam. Kuku panjang. Langgak tiang-tiang atas senggu tu. Ya, nampak tak pagi? Dah pagi kita kata, "Dek, boleh tak pakai sarung tangan?" Alah tak sentuh pun. Ada seorang budak buah hajar. Macam orang suka sangat dengan dia. Oh, saya rasa telinga ni angin tuan. Ya, waktu maghrib kita ada kuliah, takut batal kena dia. Kata hati tu macam nak break kereta, tarik handbrake. Cakap apa? Cekik dia cukup. Saya bagi tahu CEO dia. Budak sekian-sekian. Tak tahu lah. Saya kata bukan budak tu nama dia dah. Ada budak Tuan Datuk punya kawasan ini. Dia cakap memang kurang ajar. Datuk kena kerahkan. Pekerja Datuk kena pakai sarung tangan. Alhamdulillah pakai sarung tangan. Itu dakwah juga. Dia panggil kita ceramah. Kenalah balut. Ini orang balut sikit terasa. Ustaz ni ceramah selalu ketika kita. Tak boleh ketika kita. Sampai pergi ceramah orang besar, pangkat besar, santri. Apa dia punya pegawai kata? Ustaz, kalau boleh jangan cerita ba'alan haram ni. Dia pula tolong guide kita. Jangan cakap. Dalam Islam nak cakap apa? Selarang. Kalau makan cara yang tidak berbismillah, maka haram bagi seorang Islam yang makan tak ingat Allah. Halal haram. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Masa agak nak panjang dah. Dah pukul 9.45. Dah lebih kurang 1 jam 45 minit kita berceramah. Dan insya-Allah kalau ada apa-apa kekurangan, saya minta maaf banyak-banyak. Saya cukup tengok belakang pagar penuh orang. Main kat mana tu? Tengok tadi semua benda duduk tak mana. Ya, hadirin insya-Allah tuan-tuan sekalian, doakan
negara Malaysia kita ni dapat kebaikan yang terbaik insya-Allah. Dan saya nak bagi tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni tuan-tuan, masalah orang kita Islam, orang Melayu kita ni, dia susah nak mendapat perubahan. Dan ingat, orang yang tidak mau berubah hidup, dia pasti tidak akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup yang hitam kena jadikan putih. Hidup yang kotor kena jadikan yang bersih. Itulah hidup sebagai orang yang tidak tersisih daripada Allah Maha Kekasih. Jadi tuan-tuan sekalian kena ingat, ya, maknanya para motivator kata, kalau orang nak berubah, mesti kena bermula dengan 3 permulaan. Nak berubah kena bermula dengan benda yang kecil ataupun sedikit. Nampak tak? Nak berubah ni, dengar Allah Ustaz ni ceramah tak jam setengah, dia katakan aku je, ya Allah banyaknya salah aku. Bisa berubahlah step by step. InsyaAllah niat kena ada. Sebab orang putih kata awareness before change. Nak berubah kena sedar diri kita siapa dulu. InsyaAllah selesai masalah. Orang jadi ego macam Firaun, macam Namrud, dia tak sedar diri dia tu adalah milik Allah, maka dia tak akan berubah. How to change? Maybe we can say what ataupun how to change, very easy to say, but awareness kalau tidak ada, musnah perubahan. Lepas tu kalau nak berubah, para ulama-ulama motivasi kata, tutup guru motivasi kata, berubah bermulalah dengan benda yang sedikit ataupun kecil. Dengan sebatang pensel sahaja, maka berubahlah. Ini kalilah. Maksud dia, jangan peringkat yang kedua. Kalau nak berubah, kena bermula pada hari ini. Jangan tunggu pada besok hari. Dah tahu kena tak betul dalam hidup, sebelum dibuat benda jahat pada bukan. Jangan tunggu besok nak bertobat. Hari ini kena bertobat. Sebab ajal maut bukan di tangan bapak kita, tapi di tangan Allah. Berubahlah pada hari ini, dan berubahlah dengan benda yang kecil atau sedikit. Mana insya-Allah jangan tunggu pada besok hari. Dan yang terakhir, berubahlah bermula dengan diri kita sendiri. Jangan harap orang nak berubah dulu baru kita nak berubah. Tuan-tuan nak ubah isteri jadi baik. Sebab apa isteri jadi tak baik? Sebab diri seorang suami pun mungkin dia juga tak baik. Ya. Kenapa anak-anak tak baik? Sebab mungkin bapak dulu pun kurang baik, tapi bapak tak baik-baik lagi, yang benar yang tidak baik. Macam mana anak nak baik-baik kalau bapak tak baik-baik lagi? Nampak tak? Maknanya bapak kena bermula dengan diri kita sendiri, insya-Allah. Kalau panggil mak, dia kata, bini lambat keluar, bewok. Panggil bini bewok, keluar-keluar, memang usah bewok betul. Bininya gemuk, gedempon. Ni cerita betul ni. Jiran beritahu, tak boleh terpanggil bini bewok. Mana boleh, haram. Maka keluarlah bewok tadi. Anak bewok keluar nak mekuk. Sebab suami ni panggil, bagi tahu, hang siap cepat aku dah, hang kena siap sekalian. Balik bini tak siap lagi, baru duduk make up. Dia panggil bewok bini dia. Maka kalau you nak jadi bini kamu cepat, jangan panggil dia bewok. Wahai bapak bewok. Maka you kena apa dia? Kena cakap ke dia, kena puji dia, kena begini dia. Bagi dia. Macam mana? Perbaiki time management. Orang perempuan, kalau pergi mana-mana, jangan bagi tahu pukul 11 pun nak pergi. Bagi tahu kat dia, pukul 10 nak pergi dah. Maka pukul 9 dia ready kat cermin dah. Dia gugur. Orang perempuan kalau pergi pejabat, baju dia warna-warni. Betul atau tidak? Dia pakai baju matching. Tudung dia kalau baju merun, dia punya tudung pun merun. Kemudian brush yang butterfly tu, ya, merun. Ini merun, oren-oren. Ini kehijau-hijauan, ini kebiru-biruan. Ada 12 brush dipasang kat tudung dia. Ya. Kalau dia accident dengan motor dia mati dulu. Sebab apa? Tertikam brush jadi. Nampak tak? Ya, maknanya buta mata orang belakang. Ya, tetamu sekalian, nak beritahu perempuan dia suka make up, maka layanilah ke make upannya. Nampak tak? Faham tak? Maknanya suami pula tidur. Bila suami tidur, bini tak boleh tidur. Sebab suami mengeruk, berhenti kipas sini. Macam Ultraman Cosmos lawan dinosaur. Macam Ultraman 7 lawan dinosaur yang menyerang kota Japan, kota Yokohama. Maknanya apa dia? Bagaimana buat? Cari lapik elok-elok, bagi suami makan benda yang baik. Jangan abang kalau tidur, bewak dan lupa mengkit. Rasa lelaki, kalau nak ubah lelaki, ubah cakap dia biar jadi baik. Bermula dengan siapa? Bukan orang lain. Bermulalah dengan diri kita sendiri. InsyaAllah, sekarang itu Tuhan,
Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak atas sokongan anda. Dan insyaAllah, jangan lupa pilihlah saya ya pada masa akan datang. Cerah masa depan anda. Ya, insyaAllah. Ya. Saya akan laksanakan segala tuntutan manifesto ya, untuk kebahagiaan tuan-tuan. Yang kecil, yang besar, yang bulat, yang lentung dan sebagainya. InsyaAllah. Bersama-sama saya untuk hidup membangun bersama Islam. Oh, ini macam ini. Ya. Haji ni wajah. Ada juga kata wajah. Wajah. Saya bersedia maknanya doakan kata orang Ustaz Aslin baru umur 44 tahun. Muda lagi. Isteri baru seorang. Alhamdulillah. Anak baru 7. Ya. Duduk dia letak punya lama dapat nikah orang Sabah berenang Pulau di Selangor. Kan? Orang kata pasal apa tak nikah orang si bangkit mazhab nak daripada ilah tu boleh mengajak kami banyak cakap dak masa aku bujang apa tak cakap begitu. Oh masa aku senang baru aku nak kelawar banyak cakap dak kan maknanya dia tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala mana tolong doakan kata-kata orang dulu bercinta kena daku dalam doamu dan kata-kata saksi bahari kena doaku dalam doamu dan akhir kata untuk tetapan minda bicara pada malam ini apa dia. Hei anak muda, jangan sangka matimu tua. Allah Akbar. Mohon sabarlah diri. Hei anak muda, jangan sangka matimu tua. Hei si tua, jangan sangka tak mati langsung. Tak sedar diri. Maknanya alhamdulillah orang tua kat masjid, anak muda kat masjid. Alhamdulillah kata Ramadan, andainya ku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Dia yang Hindu pari apa dekat pintu. So, dia ambillah skrip dia, jangan ikut cara dia. Dia makna apa dia? Dia kalau saya pergi dulu, insya-Allah saya tunggu tuan-tuan di syurga. Boleh tak? Kalau tuan-tuan pergi dulu, saya kemudian. Atau saya kemudian, tuan-tuan pergi dulu. Itulah yang paling baik sekali lah. Maka tuan-tuan tunggulah di syurga. Boleh tak? Boleh. Dan kata-kata Abang Rami Syarif Papa Rock Singapura. Saya buat konsert dengan dia beberapa tahun lepas di Maju Bandar Ipoh. Jemput saya dengan dia. Dia kata apa dia? Jangan kau pandang bibir yang manis, kerana dia bisa menghancurkan. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku berceramah bukan kerana nama, kerana sifat kasih pada sesama insan. Untuk rakyat Kedah Darul Aman, kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Cuba bayangkan. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Kita sama, saya sama, Tuan Haji sama, Ayanda sama, Pak Long sama, Pak Ngah sama, Ustaz Selim pun sama, sebab kita ni manusia biasa. Maka apa yang penting kata lagu ini? Yang penting how to live your life kata orang Selangor. How to live your life kata orang Selangor, orang Jawa Selangor bercakap macam tu. How to live your life. Bagaimana kamu nak bawa kehidupan kamu? InsyaAllah. Fikir-fikirlah, doakan, ya. Dan saya nasihatkan sikit besok penamaan calon. 5 tarikh tarikh dia ialah hari pilihan yang kita rayakan. Salah satu raya yang kita pilih sendiri ialah raya pilihan. Tapi kalau raya puasa, raya haji, Allah yang pilihkan. Makna tolong jangan jadi macam surat khabar, tetap kawan, tikam kawan, bendera kawan kita robohkan, markas kawan kita robohkan. Jangan tuan-tuan, haramkan buat macam tu. Selagi parti dia masih sah, boleh dipertandingkan.
maka hormatilah pihak lawan. Apatah lagi insya-Allah lawan akan hormati kita sebagai kawan. Kita berpilihan raya bukan macam negara Mesir sampai sebulan. Kita berpilihan raya hanya sekali saja. Duduk di kampung yang sama, masjid yang sama, imam yang satu. Tiba-tiba kita bergaduh sampai tak bercakap siapa. Yang nak mati tu kita, yang nak semayang tu kawan-kawan kita juga. Jagalah lidah, jangan zikir benda yang jahat. Zikirlah benda, zikir zindagi. InsyaAllah, zikir zindagi ada di belakang sana. Ia keluaran saya yang terbaru, zikir zindagi. Khuni syahidah, renggelaya patah kepercum. Tak boleh lebih-lebih lah, kena pergi beli. Dapatkan yang ori, jangan dapatkan yang cetak haram dan sebagainya. Dan sesama sekalian, silam balik, jaga keharmonian dalam pilihan raya insya-Allah. Bagi mereka jangan ugut-ugut orang. Ingat, kalau anda tidak menyokong kami, nanti akan berlaku huru-hara. Kita dah lama mata nak julin cakap. Tak payahlah, bukan musuh kamu tu bodoh nak buat huru-hara kat Allah sendiri. Nabi kata yassiru wala tunafiru, basyiru wala tunafiru. Bagilah berita baik, jangan berita menakut-nakutkan orang. Insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, akhir kata pantun untuk semua orang yang kecil atau yang besar, yang besar, yang pekan. Jangan beritahu dekat kawasan. Kalau salah tu jangan beritahu. Jangan beritahu. Rahsia antara saya dengan tuan-tuan dan perempuan. PNC kata orang korporat. Ya. Pucuk paku, ubi kayu. Thank you. I love you. InsyaAllah. Jumpa lagi. Yang baik Allah, yang lemah diri yang menyampaikan. Dan doakan malam si balik tidur memak sekat tapping. Besok pagi saya nak balik program saya lakukan tadi. Tolong sokong program-program keagamaan ini insyaAllah. InsyaAllah bulan puasa ibu boleh tengok saya setiap malam Jumaat, malam Sabtu dalam program Al-Quran Menjawab bersama Ustaz Aslin menggantikan Al-Falaqah. Tahun lepas Al-Quran Menjawab bersama Dr. Daniel. Tahun ini Al-Quran Menjawab bersama Dr. Aslin. Betul tak? Semua dah ni nak pergi tes, pakai baju semua, gaya semua, skrip semua, nak bincang semua. Dan zikir-zikir TV Hijrah. Dan insyaAllah tidak ada Ramadan datang bulan puasa soal jawab setiap pagi bersama Ustaz Aslin. Tapi saya berat nak terima soal jawab ni payah sikit, menggantikan soalan syekh yang selalu kita buat pagi. Dan insyaAllah doakan program agama tuan-tuan. Kalau ibu-ibu tak support, tak suka, musnahlah agama dalam kehidupan kita. Ya, kerana apa dia? TV memang nak berhibur, tapi kita tolong offer diri kita, biar kami berhibur dengan cara agama insyaAllah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Di belakang sekali saya beritahu ada produk saya, CD ceramah saya, dan ada zikir zindagi, dan juga ada kasturi Al-Barakah keluaran Pondok Paya Bukit Pinang. Ya, di dekat dengan darat buat program Pondok Paya pakai hasil sumbangan jualan. Alhamdulillah. Sini saya tak pernah jual, tapi saya bawa juga, letak dia kalau ada di belakang, sahabat-sahabat letak. Tapi di belah Johor sebagai sambutan. Nama cantik sebab kasturi pemakaian wangian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada masalah keluarga, pakai warna hitam. Nak elakkan anak diganggu oleh benda yang tidak baik, dengki sebagainya, pakai kasturi yang dicampur dengan warna merah. Kan untuk pakai biasa, warna pink dan warna hijau, yakni warna watermelon, warna buah apa nama ni, buah tembikar, susu tadi ni. InsyaAllah dapatkan yang terbaik insyaAllah. Dan ulang balik teman-teman sekalian, biar diri kita ini orang kata apa-apa pun jangan peduli. Yang penting jangan sampai Allah kata dekat kita yang tak sepatut Allah, yang tak patut kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekali lagi yang baik Allah, yang lemah saya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Walillahil hamd. Demikian tadi ceramah telah disampaikan oleh yang bagi Ustaz Aslin. Alhamdulillah, sama-sama lah kita ambil pengiktibaran daripada apa yang telah Ustaz katakan. Tak cukup sekadar kita dengar, kita gelak apa semua, balik tak ada apa. Jadi mudah-mudahan majlis akan datang kita akan buat lagi kalau sambutan yang macam ni. Jadi sama-sama lah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat